Hai, apa kabar anda semua ya? Hari ini aku ingin berkongsi cerita lah tentang kita di mana saja kita ke kota raya ya, kita akan bertemu dengan orang yang kurang berupaya menjual tisu di pinggir jalan ya. Dengan apa sebabnya mereka menjual tisu, tentu ada cerita di sebalik keperitan hidup mereka ya. Anda lihat sendiri bagaimana keadaan fizikal abang ini ya, dengan kakinya, jarinya membengkak, juga jari tangannya juga membengkak ya. Ya, ada dua insan yang ingin kemukakan di sini ya. Ya, mereka tidak bergantung pada sesiapa, tapi mereka ada punya keluarga, punya anak, punya istri untuk disuap hari-hari, dikasih makan setiap hari. Anak perlu ke sekolah juga ya. Jadi mereka punya tanggungjawab juga. Tapi apakah daya mereka tidak boleh keluar bekerja, berjalan sedikit saja. Mereka sudah rasa lelah ya, tidak berdaya lah. Mudahlah dapat hadiah kerusi roda dihadiahkan oleh insan budiman, dermawan ya, budiman ya. Kalau tidak, alangkah peritnya, bertambah peritnya. Beginilah keadaan kondisi fizikal sendi mereka, dengan jari mereka membengkak, kaki mereka membengkak. Sakitnya bukan kepala, tak tahu siapa yang hendak luahkan lah ya. Kalau kita sering mengadu pada siapapun orang juga, satu hari akan rasa bosan juga ya. Kita tanggunglah sedikit, tapi tak apa. Kita masih ada kuat semangat, kita ada semangat. Kita boleh berusaha dengan cara apa. Tuhan tu Maha Pengasih, Ia lagi Maha Penyayang ya. Jadi salah satu seorang ini dia tidak mau nama disebut, seorang orang Tionghoa, yang lagi satu seorang bangsa kita yang mereka ni pernah bekerja tapi sudah tak bekerja lagi lah. Dia mengalami sakit sakit otot, sakit gout ini dah lama ya, dah hampir bertahun-tahun lamanya ya. Sebagaimana keluhan mereka ya, kalau tersalah makan saja mesti sakit gout ni datang ya, menyerang ibu jari dan kaki serta sendi, jadi merah, panas, bengkak dan menyucuk-nyucuk tersangatlah sakit ya. Ya, sehingga nak berjalan pun tak boleh, terasa nak keluar air mata bila pijak di lantai, sakit sekali ya. Ya, bila ke klinik, doktor bagi suntikan dan ubat, itu sajalah ya, meredakan sedikit sakit lah. Tapi tak lama kemudian sakit itu datang kembali, lama kelamaan ubat-ubat ini sudah tak berkesan pada mereka yang terkena gout ini ya. Ya, beberapa perkara yang tak best lah bila mengidap sakit gout ni ya. Ya, kita kurang kawan. Ya, mereka mengatakan mereka perasan bila ada saja orang cuba menjauhkan diri. Ada juga gout, kawan-kawan semua dah jarang ajak jumpa dan lepak macam dulu lagi. Kalau tidak dulu lepak-lepak ya, berbincang-bincang, ngobrol di mana-mana, di kedai kopi. Tapi makin sakit hati dan sedih, siap kena bawang lagi dari benda kecil ke benda besar. Banyak benda besar, banyak benda yang dipersoalkan sampai bermasa muka. Inilah keluhan pesakit gout ya. Jadi isteri pun dah mula terasa tertekan dengan perubahan yang berlaku pada diri aku. Kerana sepatutnya aku yang keluar mencari rezeki untuk kami sekeluarga, tapi kini bertanggungjawab untuk isteri terpaksa galas, rasa sedih melihat keadaan isteri. Inilah keluhan si pesakit gout ya. Biasanya saya, menurut katanya, sebagai ketua keluarga sepatutnya aku melindungi keluarga, tapi kerana keadaan diri yang tak mengizinkan, aku bagaikan mayat hidup, rasa malu kian menebal. Kalau boleh nak duduk rumah sorang-sorang kata orang, tak mahu jumpa sesiapa saja ya. Jadi yang lagi satu, serangan secara tiba-tiba lebih ketara pada waktu tengah malam mengganggu kualiti tidur. Akibatnya badan akan lebih lemah ya, akibat daripada kurang tidur, akibat dari tahan sakit gout ni ya. Aku dah cuba pantang makan dan aku juga pernah mengikut kawan
kata orang itu membuang darah kotor ya, di bahagian kaki bagi mengeluarkan darah yang dikatakan untuk rawatan gout, tetapi selepas rawatan tiada apa-apa perubahan juga. Kadang-kadang aku terfikir biarlah sakit ini nak betul-betul sembuh ya, terfikir pula. Kadang-kadang aku terfikir juga bilalah sakit ni nak betul-betul sembuh. Ini menurut keluhan si pesakit berikut ya. Sebab sakit ini sangat mengganggu pergerakan dan kerja seharian. Sangat mengganggu ya pekerjaan kita seharian. Ya lah. Jadi begini ya pengenalan penyakit gout ni ya. Gout adalah sejenis penyakit disebabkan berlebihan asid urik di dalam badan kita ya. Jadi asid urik ni adalah bahan kumuhan berasal dari sejenis protein yang kita panggil purin ya. Jadi badan kita ni membuang bahan kumuhan ini melalui air kencing, urin kita, air kencing kita. Bagi pengidap gout ni, asid urik ni yang berlebihan tidak dibuang dan berkumpul di dalam sendi kita. Itu makanya kita ni jangan sekali menahan kencing ya, walau macam mana kita sibuk sekali pun dengan urusan. Pergi kencing ya, jangan ditahan. Ini juga salah satu juga ya puncanya ya. Jadi ia adalah satu penyakit yang paling lama dihadapi manusia sejak zaman dahulu lagi lah, di zaman datuk nenek kita, noyang kita dulu sudah ada lah ya. Jadi gini lah, pada masa dahulu gout ni boleh menyebabkan kemudaratan dan kecacatan ya. Ini dengan kemajuan dalam bidang perubatan gout boleh dikawal. Kalau di zaman ini ya boleh mereka dah siapkan ubat-ubat untuk penahan sakit, kerana mengidap gout ni agak bisa dia macam berdenyut-denyut lah ya, bisa sekali gitu. Jadi ia sering dihadapi oleh kaum lelaki lah dalam lingkungan usia antara 30 hingga 60 tahun ya. Ia jarang sekali dihadapi oleh kaum wanita sebelum putus haid lah ya. Ya biasanya kaum lelaki lah yang sering kena ya. Jadi gini ya, tanda gout ni lazimnya menyerang ibu jari kaki ya. Ibu jari kaki menjadi merah, dia panas, membengkak dan macam kata orang tu tersangat sakit lah ya, tersangat sakit. Serangan selalunya berlaku secara tiba-tiba, kerap kali semalaman ya. Jadi mereka bila kena begini nanti semalaman mereka tak boleh tidur ya. Jadi maka itulah mengganggu kesihatan mereka, besok mereka nak bekerja ya. Jadi macam-macam lah gangguan ya. Kerap kali semalaman tak boleh tidur. Jadi sendi yang diserang jadi rasa bisa itu sehingga rasa sakit ya, bisa sakit tu sehingga geseran depan dengan selimut pun begitu menyiksakan. Tergeser sedikit selimut kasar sikit lah, tergeser dah rasa sakit tu lah. Kalau boleh siapkanlah selimut yang lembut-lembut ya. Jadi sakit mungkin berlarutan berhari-hari atau sekurang-kurang 1 sampai 2 minggu untuk reda jika tidak dirawat ya. Jadi sakit ini mungkin menyerang kembali selepas berminggu ataupun bulan ya. Jadi gout ni boleh menyerang sendi-sendi lain seperti buku lali kita, lutut, pergelangan tangan dan jari-jari ya. Jadi komplikasinya asid urik ni boleh berkumpul ya di bawah kulit dan membentuk benjolan ya. Anda lihat di skrin ni ada jari mereka benjolan. Kesian ya. Aku amat belas guys. Kita melihat sudah kita rasa tersiksa ya. Jadi apa lagi orang yang menanggung ya. Ya dalam saluran air kencing mereka itu ya boleh berkumpul bentuk batu karang ya. Air kencing mereka tu boleh berkumpul bentuk batu karang ya. Jadi pengidap gout ni juga sering mengidapi penyakit atau masalah seperti kegemukan. Mereka akan gemuk ya, darah tinggi ya, dan diabetes lah, kencing manis ya. Kita pun tak boleh gemuk ya. Gemuk pun penyakit seperti ini mudah datang pada kita ya. Ya itu dia. Jadi rawatan gout ni adalah satu penyakit yang boleh sembuh, tetapi anda harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya ya. Rawatannya serangan rehatkan sendi semasa serangan gout ya. Kita rehatkan sendi kita. Ubatan anti radang berkesan untuk mengurangkan sakit dan
keradangan sendi. Walaupun ia boleh mendatangkan kesan sampingan seperti sakit perut jika digunakan dalam jangka masa yang singkat kesan sampingan jarang berlaku lah. Jadi gini ubatan lain seperti yang juga boleh kita ambil walaupun ia amat berkesan, ia boleh juga menyebabkan loya-loya memuntah, rasa macam kita loya nak muntah-muntah loya dan cari berit kita cari berit kerana mungkin kita alah Jadi ia ni boleh diambil melalui nasihat doktor lah macam mana caranya cara peraturan susunan yang baik. Lazimnya cecair steroid ni disuntik terus ke sendi yang radang Jadi boleh diambil dalam jangka masa yang pendek jika mengidap tidak boleh mengambil ubatan-ubatan lain. Ada orang dia alah penyakit ubat-ubatan ubat-ubatan yang tertentu dia alah ini juga membahaya bagi mereka juga Jadi walau bagaimanapun ianya tidak boleh diambil berpanjangan sentiasa peka terhadap tanda-tanda awal serangan. Jika rawatan dimulakan awal, penyakit ini tidak akan melarat. Kita kesan lebih awal lagi itu salah satu daripadanya Bercakap pasal rawatan jangka panjang oleh kerana gout ni disebabkan oleh asid urit yang berlebihan dalam badan kita Anda haruslah mengelakkan faktor-faktor yang boleh menambahkan paras asid urit Menjaga berat badan, misalnya kegemukan boleh mengganggu keupayaan badan untuk mengeluarkan asid urit yang berlebihan. Mengelakkan minuman keras kita elakkan minuman keras. Tapi biasanya orang yang kena penyakit seperti ini mereka tidak minum minuman keras. Mungkinlah riwayat masa dulu mereka ada minumlah, kemungkinan Jadi pemakanan, elakkan pengambilan makanan yang mengandungi purin yang tinggi setengah daripadanya setengah daging haiwan, makanan laut, kekacang kekacang mengandungi purin yang tinggi. Kekacang ni pun, tapi kekacang ada kekacang yang tidak yang okey seperti kacang kuda Aku baru makan kacang kuda tadi, tidak ada masalah. Aku pun ada sedikit sakit sendi lututku. Tapi kalau aku makan kacang tanah, kacang rebus seperti kacang rebus, enggak boleh. Aku ada sikit sakit bahagian lututku. Tapi tadi aku makan satu bungkus kacang kuda. Okey, pasal kacang kuda ni dia ada sedikit istimewa lah. Namanya pun kacang kuda Jadi dia kuatlah seperti kuda juga Jadi di bawah ni senarai makanan. Aku ingin bercerita tentang senarai makanan yang dengan kaya dengan purin. Elakkan makanan organ dalaman seperti hati, paru, ginjal dan otak, ikan bilis, ikan kembung, sardin. Biasanya ikan sardin lah. Kita elakkan ikan bilis ni semua ikan bilis pun agak jahat jugalah. Dia mengandungi garam yang berlebihan kerana dia dikeringkan, begitu juga sardin Jadi daging cincang pun ada orang tidak boleh makan daging seperti benda-benda yang dijerukkan jadi hati-hatilah makanan yang bercengkrang seperti ketam, udang dan kerang Nasihatku 100% makanan laut dihindarkan walaupun anda tidak ada gout, dihindarkan. Inilah mulanya anda akan terkena dia berkumpul-kumpul, lama-lama dia jadi gout itu dia. Jadi pencegahan ubah cara hidup anda untuk memastikan paras asid urik yang normal amalkan cara hidup sihat untuk mengelakkan dari mengidap penyakit-penyakit yang berhubung dengan gout Apabila mengambil sesuatu makanan haruslah berhati-hati, harus dikaji mengawal nafsu kita, jangan ikutkan sangat jangan mengubah atau menghentikan dos ubat-ubat yang sudah dibekalkan oleh doktor Jadi minumlah banyak air yang perlu kita minum ialah air putih perlu sekali kita minum Ada juga orang yang bertanya, kalau kita ada gout, boleh tak kita minum minuman yang beralkohol minuman keras. Itu salah satu daripadanya dihentikan, dihindarkan.
ya, minuman keras beralkohol boleh menyebabkan anda terkena kencing manis yang berat, ya, merosakkan buah pinggang anda, ya. Elakkan, hindarkan, ya. Jadi gout ni boleh diwarisi, tetap faktor persekitaran juga memain peranan. Gout adalah penyakit yang boleh dirawat juga, bukan kata tidak boleh. Jadi ya, aku ingin mengulangi lagi sekali lah untuk anda yang menghidapi sakit gout ni, ya. Anda harus berhati-hati, ya, jangan minuman yang mengandungi alkohol, ya. Seperti ialah apa saja minuman yang beralkohol dihindarkan, serta makanan-makanan laut, ya, seperti ialah makanan laut seperti seafood lah, ketam, udang, ya, apa saja yang makanan laut. Anda tentu tahulah, ya, pasal makanan laut ni kegemaran ramai, tapi akibatnya buruk sekali lah, akibatnya sungguh tidak baik, ya, kita mengamal sering sangat makanan laut. Hindarkan, maksudku 100% dihindarkan, ya, itu dia. Jadi selain mengamalkan ubat-ubatan yang dibekal oleh doktor, kita ada cara lama juga, cara tradisional yang harus kita perdengarkan, diperkongsikan untuk diamalkan, ya. Yang mengamalkannya, ya, seperti caranya ingin kami kongsikan ialah dengan mengamalkan minuman air kisaran nanas untuk merawat sakit gout ni. Berikut ini aku akan berkongsi lah, ya. Jadi bahan-bahannya ialah 100 gram buah nanas, setengah cawan jus limau nipis, 1 sudu teh air halia, 6 helai daun pudina. Anda tentu tahulah apa itu daun pudina, ya. Jadi caranya cuci nanas dan daun pudina tu, ya, dengan bersih, kemudian masukkan semua bahan ke dalam pengisar ataupun blender, ya. Setelah sebati Anda minum jus nanas tersebut semasa dia sejuk lah, ketika dia sejuk, ya. Kalau anda nak masukkan dalam peti ais pun boleh jugalah, ya. Jadi minum jus nanas ni secara berkala lah, ya. Jadi petua ni perlu diamalkan dalam 2,5 bulan sekali. InsyaAllah baik untuk merawat sakit sendi dan gout anda. Itu sebagaimana telah dikatakan tadi, hindarkan 100% makanan laut, semua saja. Semua bersangkut paut dengan makanan laut. Tapi ikan okey saja. Ikan okey, satu saja ikan kamu jangan makan, ikan sembilang dan ikan duri, kerana kedua ikan ni ada rasa bisa, ya. Kalau kamu makan ni, rasa dia punya bisa tu rasa, ya. Jadi kita amalkan gaya hidup sihat, ya. Perubahan gaya hidup sihat dapat membantu memulihkan gejala gout anda, insyaAllah. Jangan khawatir, ya. Jangan rasa kecil hati, rendah diri, ya. Jadi bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 5 hari seminggu. Pakai kasut yang sesuai untuk melindungi kaki anda. Pakai kasut rendah sudah, ya. Kasut rendah yang lembut, ya. Jadi minumlah sekurang-kurangnya 8 gelas air putih setiap hari yang membantu mencairkan tahap asid urik anda. Jadi minum air putih itu kalau dapat air som-som, ya, air som-som, ya, jangan terlalu dingin sangat. Jadi hadkan pengambilan makanan yang tinggi purin anda, seperti makan lauk yang telah ku kata tadi, ya. Pasal dia akan merosakkan organ-organ anda. Ya, aku mengatakan bercerita kongsi ni kerana aku juga sayang pada anda semua. Kasihan, sungguh belas aku melihat anda semua, ya. Jadi elakkan alkohol, ya. Jadi ketika serangan gout dan berhentikanlah alkohol tu. Jangan minum sama sekali lah. Berhentikanlah, ya. Jadi setakat inilah perkongsianku untuk sesiapa yang menghidapi sakit gout. Kudoakan mereka cepat sembuh, amalkan hidup sihat, ikut susunan nasihatku tadi, amalkan, insyaAllah penyakit anda akan berkurangan, ya. Setakat inilah perkongsianku. Terima kasih atas waktu anda semua. Thank you so much, guys. See you for my next video. Thank you. Bye. Love you.